Saya begitu tertarik tadi dengan yang Muhammad speaker sebut tentang Mesir, Kahirah. Saya bukan nak oleh kerana nanti orang kata kita tak belajar kat sana, kita condemn pula. Tapi kita pernah pergilah. Kita pergi tu. Saya ada sahabat dulu belajar di sana 4 tahun setengah. Dia pergi kuliah baru 6 kali. Pasal kedatangan tak wajib. Dia boleh tak datang tak apa. Kita dulu di Universiti Jordan tak datang 3 kali kita kena bar daripada peperiksaan, tak boleh ambil. Dia kedatangan tak wajib, kalau datang pun ramai. Cakap Arab tak boleh, tapi Arab boleh cakap Melayu. Kita pergi kedai Arab tak payah bagi tahu nak beli baharat ni, nak beli apa rempah 400 ni, dia boleh bagi tahu nama dia, kunyit panggil apa, ini nama apa. Ke ustaz ada pengalaman. Bagi yang tidak bersungguh-sungguh memang dia akan tercicir. Memang mereka tercicir. Saya duka cita, mungkin generasi dahulu bagus, tapi generasi kemudian di segi bahasa Arabnya sangat lemah. Dan beberapa perkara lagi lah, bukan semua lah saya kata, tapi artinya ada lah kesan negatif itu. Terutama yang duduk serumah dengan orang Melayu, cakap Melayu, yang orang Perlis boleh cakap Kelantan, bukan dia boleh cakap Arab. Orang Arab pun Syariah Osman, dia tak panggil Syariah Osman, Syariah Osman, dia ikut lajah Kelantan. Kerana dia tahu budak Kelantan ramai di sana. Seorang sahabat, rambut dia panjang sini dia. Saya kata, entah rambut panjang no. Tak ada masalah dia tu. Nak balik besok potong bubuh kopiah, orang panggil ustaz juga kata. Yang penting lulusan daripada negeri Arab. Perkara ini semua ada kaitan dengan kita. Kaitannya ilmu ini tidak boleh dilihat kepada orangnya, tetapi hendak dilihat kepada angka dan faktanya. Jika kita nak mendengar cakap semua orang yang bergelar ustaz, maka sukarlah kita. Macam-macam pendapat akan timbul dan macam-macam pandangan akan muncul. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni. Dia kata lagi banyak mengaji, lagi pening saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyedarkan kita tentang hakikat ini. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin ba'di wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disetujui kesahihannya oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Sesungguhnya sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas daripada aku ini akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak pendapat akan dikemukakan berhubung dengan agama. Lebih ramai tokoh, lebih banyak cakapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar yang terbaik, yang menyelamatkan insan dunia dan akhirat. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Gigit ianya bin nawajis, gigit ia sungguh-sungguh. Kemudian Nabi kata, jaga-jaga kamu jangan buat perkara baru dalam agama. Setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu menyesatkan. Hadirin mukminin yang dimuliakan, saya menyebut hal ini untuk kita ingat perkataan bid'ah yang membangkitkan isu bid'ah bukanlah orang Perlis, bukan juga orang Saudi, dan juga bukan mana-mana tokoh. Orang yang membangkitkan isu bid'ah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika perkataan bid'ah tidak digunakan oleh Nabi dan perkataan bid'ah tidak diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan bid'ah ini tidak diberikan amaran yang bertalu-talu dalam Al-Quran dan Sunnah, tentulah ulama-ulama hadis tidak membangkitkannya. Tetapi jarang untuk kita temui kitab hadis melainkan diperuntukkan di dalamnya bab ataupun diperuntukkan di dalamnya kitab yang memberi amaran tentang bahaya bid'ah.
Untuk itu maka setengah orang dia kata, apa nak timbul bid'ah-bid'ah ni, benda kecil. Kita kata bukan kita yang menimbulkannya, yang menimbulkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang beritahu kita kalau cakap bid'ah boleh menyebabkan perpecahan. Saya kata sesungguhnya politik telah memecahkan orang Melayu lebih daripada isu bid'ah. Dalam masa yang sama yang kata jangan cakap bid'ah takut berpecah, dia begitu kuat dalam kempen politiknya. Bahkan itu lebih memecahkan. Itu yang menyebabkan tak pergi kenduri kedara, berpisah di antara seorang dengan seorang. Berbeza dengan isu bid'ah. Cuma satu orang yang bercakap dalam masalah bid'ah hendaklah memahaminya dengan cara yang tepat dan betul. Hadirin mukmin. Jadi kita tahu tentang masalah bid'ah. Sebelum saya nak masuk dalam masalah bid'ah ini dengan lebih jelas, kita semua mesti tahu apakah itu ta'rif bid'ah. Tuan-tuan, mungkin orang kata tajuk bid'ah saja cakap. Supaya saya tak mau benda ni keliru, alhamdulillah saya menulis tentang Islam liberal. Kita bercakap tentang Astora, kita pun berdialog dengannya, dan kita bercakap banyak benda, dan bid'ah ini salah satu daripadanya. Jangan nanti orang cakap ini je tajuknya. Tak, semua tajuk ini salah satu daripadanya. Dan kita dengar tajuk ini dengan tujuan untuk kita semua nak mengamalkannya, dan bukan dengan tujuan kita semua untuk berbalah, tetapi untuk kita melihat apakah yang patut kita buat dalam amalan kita. Apa itu bid'ah? Tuan-tuan, bila kita tengok perkataan bid'ah ini, ramai banyak takrif yang diberikan, tetapi para pengkaji telah bersetuju bahawasanya takrif yang terbaik ialah takrif yang telah diberikan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan tengok pada muka surat 14. Apa kata Imam Syatibi? Tariqatun fid din mukhtari'atun, ay tariqatun mukhtari'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Jalan yang direka dalam agama yang menyerupai syariah, tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Yakni bid'ah ini jalan yang direka dalam agama yang menyerupai syariah. Kalau dia reka bukan bab agama, tak ada masalah. Orang kata kalau nak ikut bid'ah, naik kereta pun bid'ah. Zaman Nabi unta, dia buat layak buruk dengan Nabi. Ada orang ni kadang-kadang dia tak hormat hadis Nabi, dia buat main-main. Dia tak tahu kesan dia tu menghina Rasul. Kalau orang lain hina hukum hakam hudud ke apa, dia kalut. Tapi kadang-kadang dia buat main dengan syariah, tak apa. Naik unta, tak malah dia tak habis duk naik. Kalau ada orang kata, dia kata siapa yang kata undang-undang Islam tak sesuai, murtad dia dah. Islam sesuai sepanjang zaman. Bila kita cakap hadis bid'ah, dia kata kalau nak kira bid'ah suruh dia naik unta. Mari tang giliran dia petah balik, dia main-main balik dengan syariat. Tengok, bid'ah ialah jalan yang direka dalam agama. Direka dalam agama. Kalau direka luar agama, tak ada masalah. Direka dalam agama yang menyerupai syariah, tujuannya untuk berlebihan dengan ibadat. Naik kereta tak termasuk dalam bid'ah, pasal ia bukan untuk ibadat khas. Ia adalah satu cara, yakni dia ibadat khas dengan Allah Azza wa Jal. Tak ada masalah tuan-tuan. Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, dia tak tinggalkan kita macam tu saja. Dia bagi, dia hurai apa yang dimaksudkan dengan bid'ah ni. Cuba tengok huraian Imam Syatibi. Pertama, muka surat 15. Dia tolong hurai kat kita. Tuan-tuan, Asy-Syatibi ni siapa dia? Sekejap lagi kata Syatibi ni orang mana ambil Syatibi ni? Syatibi ni alim besar dalam usul fiqh. Kitab dia Al-Muwafaqat menjadi rujukan dunia Islam kerana ia telah mengemukakan teori maqasidus syara'. Saya suka tentangkan tajuk ni depan Dr. Haji Hanafi kerana dia kena tahu siapa Asy-Syatibi. Kerana Asy-Syatibi ni dia tahu, kerana Asy-Syatibi adalah jago dalam bidang usul fiqh.
Tak ada orang yang tahu usul fiqh melainkan dia akan tahu Al-Imam Syatibi. Dan karya Al-Imam Syatibi Al-Muwafaqat ialah karya yang agung, dan dia anggap jago sehingga berapa banyak tesis orang mengenai Syatibi saja. Apa kata Syatibi? Dikaitkan jalan, yakni tariqah, dengan agama kerana rekaan itu dilakukan dalam agama dan perekanya menyandarkan kepada agama. Kalau dia tak sandar pada agama, tak kira rekaan tu. Dia buat pertuan syaga ke, dia buat kereta apa, tak kira, dia tak sandar pada agama. Sekiranya jalan rekaan hanya khusus dalam urusan dunia, ia tidak dinamakan bid'ah. Seperti membuat barangan dan kota, kata dia. Oleh kerana jalan rekaan dalam agama terbahagi kepada apa yang ada asal dalam syariat dan kepada apa yang tiada asal dalam syariat, maka dimaksudkan dengan ta'rif ini ialah bahagian rekaan yang tiada contoh terdahulu daripada syariat, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ciri khas bid'ah ialah ia terkeluar daripada apa yang digariskan oleh syarak. Dengan ini maka terpisahlah, tidak dinamakan bid'ah segala yang jelas, sekalipun bagi orang biasa jelas benda ni, iaitu rekaan yang mempunyai kaitan dengan agama. Seperti ilmu nahu, orang tak panggil bid'ah, dia kata. Ilmu saraf, orang tak panggil bid'ah. Mufradat bahasa, orang tak panggil bid'ah. Usul fiqh, orang tak panggil bid'ah. Usuluddin, orang tak panggil bid'ah. Dan segala ilmu yang berkhidmat untuk syariah tak dipanggil bid'ah. Kerana ilmu ini sekalipun tiada pada zaman awal, tetapi asas-asasnya ada dalam syariat. Justru itu tidak wajar sama sekali dinamakan ilmu nahu dan selainnya dengan daripada ilmu lisan, yakni daripada ilmu bahasa, ilmu usul atau apa yang menyerupainya, terdiri daripada ilmu-ilmu yang berkhidmat untuk syariah, sebagai bid'ah. Sesiapa yang menamakannya bid'ah, sama ada atas dasar majas, bahasa kiasan, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menamakan bid'ah solat orang ramai pada malam Ramadan. Ya, kalau dia namakan bid'ah itu hanya atas dasar bahasa, bukan di atas dasar bid'ah sungguh. Kita kadang-kadang kita namakan satu benda tu bukan berdasarkan dalam syariah ni, dia dua. Dia ada bahasa biasa, ada bahasa syariah. Nak faham pada tuan-tuan macam mana? Saya buat masalah kedai kopi ya, saya suruh buat contoh. Kedai kopi, kalau dari segi bahasa, kedai yang menjual kopi, kalau patutlah. Tapi kedai kopi kita telah gunakan bukan merujuk pada kedai yang kopi. Kedai mi pun pakai kedai kopi ya. Kita pergi satu kedai, kita kata, "Haji, kopi satu." Oh lah, kata kopi habis hari ni. Apa punya kedai kopi, kopi tak ada. Hang patut buang perkataan kopi. Tak, kerana perkataan kedai kopi bukan merujuk kepada kedai yang menjual kopi. Dia jual minuman, dia jual makanan, dinamakan dalam istilah Melayu kedai kopi, orang tak panggil kedai teh. Bahasa lain, istilah lain. Dari segi bahasa, kedai yang jual kopi, kedai kopi. Tapi dari segi istilah, kedai kopi merangkumi jual segala macam mak nenek makanan. Sayyidina Umar kata bid'ah merujuk kepada bahasa, bukan merujuk kepada syariah. Nanti kita akan hurai masalah itu. Atau atas dasar kejahilan dalam membezakan sunnah dan bid'ah, maka pendapatnya tidak boleh dikira pegang. Kedua, kata dia, tudahi syar'iyyata, iaitu menyerupai jalan syarak, sedangkan ia bukan syarak pada hakikatnya, bahkan ia menyanggahi syarak daripada beberapa sudut. Yang pertama, meletakkan batasan-batasan, seperti seorang yang bernazar untuk puasa berdiri tanpa duduk. Ni bid'ah. Pasal syariah tak pernah ajak benda ni. Berpanas tanpa berteduh, membuat keputusan mengasingkan diri untuk ibadah. Nabi ibadah, dia nak pergi bukit ibadat, dia bid'ah, kata dia. Menghadkan makanan, dia kata saya punya ilmu daging tak boleh makan, bid'ah. Agama tak pernah kata. Kalau dia tak mau makan, dia ada darah tinggi, tak apa, tu cerita lain. Dia ada sakit jantung apa, tak mau makan, tak apa. Tapi jangan kau kaitkan benda ni kata agama suruh. Kalau agama suruh jaga kesihatan, betul lah. Jadi, tapi jangan kaitkan saya jenis tak makan daging, siapa yang nak bagi maqam dia naik ni daging tak boleh makan, bid'ah, dosa dia, reka agama. Sedangkan Nabi makan lebih daripada daging buat baginda makan. Dan pakaian dari jenis tertentu tanpa sebab.
Dia kira pakai, saya tak tahulah, mungkin setengah orang dia pakai India. Kuat Islamnya pakai jenis kurta. Kenapa siapa nak pakai kurta? Nabi pun dulu kan pakai kurta. Dia kata ni pakaian kita kalau nak kuat Islam pakai kurta. Bang pun pelat India. Oh, tak boleh ya. Jangan hadkan macam tu. Kerana nak kaitkan dengan agama je jangan. Hang nak buat hang punya nak pakai tak apa, justru kait dengan agama. Jangan kait dengan agama. Ni Syatibi kata yang kedua. Antaranya beriltizam cara, kifiat cara dan bentuk ibadat tertentu. Ini seperti zikir dalam bentuk berhimpun dengan satu suara. Ni kata Syatibi. Menjadikan perayaan hari lahir Nabi dan seumpamanya. Ni kata Syatibi. Dulu orang dulu dia ada berhimpun khas, zikir khas hari lahir Nabi. Kata Syatibi. Syatibi larang. Syatibi ni tuan-tuan tahun 790. Antaranya beriltizam dengan ibadah tertentu dalam waktu tertentu sedangkan tidak ada penentuan tersebut dalam syarak. Ini seperti beriltizam puasa pada hari nisfu Sya'ban. Bid'ah kata dia. Pasal apa Nabi tak ajak? Dia kata apa salahnya puasa? Orang tak kita tanya. Salahnya pasal hang tandak dengan agama. Apa salahnya? Ada kelebihan. Siapa janji kelebihan? Ustaz kata bila ustaz terima wahyu, yang tahu lebih tak lebih ni Nabi saja. Kerana yang nak bagi lebih ni Allah Ta'ala. Dia habang kat Nabi dia saja. Kalau ustaz kata dia tahu ada kelebihan, artinya dia terima wahyu. Dia terima wahyu. Tak mungkin. Kalau Nabi kata pada hari berkenaan siapa puasa, kita kata tak payah jaga tengah malam, waktu pagi berapa pun kita kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Kalau ustaz tu 7 PhD dia pun, kalau dia kata ada kelebihan, kita tahu siapa habaq kelebihan ni. Dia kata saya rasa lebih-lebih ni Allah Ta'ala bagi. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi? Dia bagi dengan kehendak dia. Macam mana kita tahu dia bagi? Dia bagi tahu kat Rasul dia. Kalau Rasul dia habaq, ya. Rasul dia tak habaq, tak ada. Orang lain kalau kata ada kelebihan, artinya dia buat deal asing dia dengan Tuhan. Maksudnya dia buat urusan terus dengan Tuhan. Nabi pun tak tahu dia buat urusan. Itu maksudnya. Sebab itu ulama membida'ahkan. Bukan bid'ah sangat pada amalan tu, tetapi kerana amalan itu menimbulkan satu i'tiqad yang salah, yang akhirnya kita kata agama boleh diambil, tak perlu Rasul. Dia akhirnya jadi macam tu. Orang kata mana ada hadis tok guru duk buat takkan depa tak erti. Rasul tak kata tok guru buat takkan depa tak erti. Maksudnya kita membelakangkan Rasul dalam kes ni. Kita dahulukan tok guru kita seakan-akan tok guru kita mempunyai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang mesti kita jelas dalam masalah. Cuma saya akan sebut masalah nisfu Sya'ban. Panas tuan-tuan. Tuan-tuan tak panas Dewan. Kemudian dia kata nisfu Sya'ban dan bersolat pada malamnya. Hari nisfu Sya'ban secara umumnya memang ada fadilat, tak dinafikan. Tetapi tidak ada amalan-amalan khas sempena nisfu Sya'ban yang akan kita sebutkan nanti. Berikut kata dia, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillah. Tujuan mengamalkannya ialah untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah, yakni menggalakkan ibadah. Seakan-akan pembuat bid'ah melihat inilah tujuannya. Dia merasakan bahawasanya agama tak cukup, maka dia memerlukan suatu jalan lagi untuk dia reka satu ibadah yang baru. Kata Syatibi, dengan telah jelas dengan ikatan ini bahawa bid'ah tidak termasuk dalam adat. Apa saja jalan yang direka dalam agama yang menyerupai perkara yang disyariahkan tetapi tidak bertujuan beribadah dengannya, maka ia tidak terkeluar. Maka ia terkeluar daripada nama ni. Orang tanya saya, macam mana orang duk baca marhaban kenuri? Bid'ah ke tak? Saya kata nak tengok dia tujuan dia apa. Kalau dia kata kita nak bagi seronok ramai-ramai, tak apa. Dia bukan sandak pada agama, dia sandak pada adat. Dia dah tak ada apa dengan tu. Sebab tu adat kata sunat, sunnah kata sunat pukul gendang, masa kenuri dan seumpamanya. Kerana itu adat yang boleh menghidupkan keseronokan. Tapi jangan kata kenuri kalau tak ada berjanji ni tak cukup syarat. Jangan kait dengan agama. Nak berjanji you punya hal. Anggap ia sebagai adat.
Kemudian orang akan tanya ustaz, ramai ustaz-ustaz kata bahawasanya bid'ah ni ada bid'ah hasanah, takkan semua dhalalah? Kitab-kitab besar pun dah sebut perkataan bid'ah hasanah ni. Yes. Dan kita nak tengok apa mereka maksudkan. Tuan-tuan tengok pada muka surat 21, saya sebutkan hadis berkenaan. Kemudian saya sebutkan hadis yang saya baca tadi. Kemudian saya quote pada muka surat 22 kata-kata Imam Malik, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Kata dia, ni kata Imam Malik. Imam Malik ni Imam Dar Hijrah. Kata Imam Malik, sesiapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik, maka dia telah mendakwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ini kerana Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku. Apa yang pada hari tersebut tidak menjadi agama, kata Imam Malik, maka dia tidak menjadi agama pada hari ini. Kata Imam Malik, siapa kata dia kena buat bid'ah hasanah, seolah-olah Nabi khianat lah, Nabi ajak tak habis, dia nak kena buat bagi perelok. Hak Nabi ajak itu tak elok lagi, kata Imam Malik. Tapi tuan-tuan, bila kita rujuk, kita tengok ada buku yang menyebut, buku mazhab yang sebut bid'ah hasanah. Ada. Cuba saya tuan-tuan muka surat 23. Ada apa Imam Syafi'i sini menyebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang dipuji. Imam Sayuti, Imam Nawawi, Imam Al-Iz Abdul Salam, mereka sebut perkataan bid'ah hasanah. Sebab tu setengah orang hadis ceramah dia kata puak-puak ni tak reti, tak pernah baca kitab, tak jumpa perkataan bid'ah hasanah. Kita kata alhamdulillah, dalam tak reti kita pun kita jumpa lah semua tempat hak dia kata. Hari ini kita nak bahas, tengok tempat hak dia kata tu apa maksud dia. Apa maksud dia? Sebelum saya bahas, saya akan buat kesimpulan awal pada tuan-tuan. Maksud dia ialah kita ni pi ambil cap hak depa tu, pi pelekat kat barang lain. Botol kicap, kita pi ambil cap hak sos tomato tu kita pelekat. Sedangkan kawan ni pelekat tomato tu di botol tomato, dia tak pelekat di botol kicap. Kita ni pi regu bid'ah hasanah ni di tempat yang depa tak kata bid'ah hasanah. Nanti kita akan tengok macam mana. Tuan-tuan tengok muka surat 24. Berkata Ibn Rajab Al-Hambali. Ni Ibn Rajab Al-Hambali ni kata dalam buku dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata dia, Asy-Syafi'i berkata, yakni Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang besar, imam yang mulia. Bid'ah itu ada dua jenis, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Yakni dipuji dan dikeji. Apa yang menepati sunnah maka ia dipuji, apa yang menyanggahi sunnah maka ia dikeji. Ibn Rajab teruskan lagi, maksud Asy-Syafi'i rahimahullah ialah seperti yang kita sebutkan sebelum ini, bahawa bid'ah mazmumah ialah apa yang tiada asal dari syariah untuk dirujuk kepadanya. Inilah bid'ah pada istilah syarak. Adapun bid'ah mahmudah ialah apa yang bertepatan dengan sunnah, iaitu apa yang ada baginya asal untuk dirujuk. Ini adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi syarak, kerana ia menepati sunnah. Jadi bid'ah yang Imam Syafi'i kata ni ialah bid'ah di segi bahasa. Kerana dari segi bahasa, benda yang baru tu bid'ah, tapi bukan dari segi syarak. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini orang mazhab Syafi'i juga, orang yang mensyarahkan Sahih Bukhari, kata dia, maka bid'ah pada tafsiran syarak adalah keji. Ini berbeza dengan maksud bid'ah dari segi bahasa, di mana setiap yang dia ada-adakan tanpa sebarang contoh dinamakan bid'ah, sama ada puji ataupun dikeji. Kita nak tengok pula Imam Syafi'i ni, betulkah dia ni buat benda-benda bid'ah kemudian dia panggil bid'ah hasanah? Betulkah? Kita tengok dia pula. Tuan-tuan tengok, kita buka kitab Al-Syafi'i Dalam kitab Al-Um, duka cita tuan-tuan, ramai orang bermazhab Syafi'i tapi tak kenal kitab Al-Um, kitab imam dia. Kalau kita suruh dia baca kitab Al-Um, dia kata
bukan tarah kita baca kitab tu ni. Dia tak mau baca kitab. Kita kata itu kitab imam. Dia kata kita ni baca perukunan sudahlah. Pasal apa dia dikejutkan dengan benda tu? Saya bukan sangka buruk tuan-tuan, tapi saya beritahu. Sebab ramai orang yang pernah baca, mereka tahu kalau baca kitab tu akan banyak masalah yang timbul untuk orang yang amal, kerana tak sama dengan tu imam asal. Kerana tak sama dengan imam yang asal. Imam Syafi'i punya pendapat itu akan bertelagah dengan apa yang pengikut-pengikut yang mengaku Syafi'i lakukan. Imam Syafi'i ketika dia huraikan hadis Nabi, ketika diriwayatkan kalam Ibnu Abbas dalam Bukhari, inna raf'as sawt bi dzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah orang ramai selesai solat fardu berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni angkat suara lepas zikir, lepas mayang. Apa kata Imam Syafi'i? Tengok dan kita al-um. Wa akhtarul imami wal ma'mum an yadhkara Allah ba'da insirafi min as-salati wa yukhfiyan adh-dhikra illa an yakuna imaman yuhibbu an yata'allama minhu fayajhar hatta yura annahu qad tu'allim minhu summa yusir. Pendapatku untuk imam dan makmum, hendaklah mereka berzikir selepas selesai salat. Hendaklah mereka senyapkan zikir kecuali jika imam mahu dipelajari daripadanya, yakni dia mahu makmum belajar daripadanya. Maka ketika itu dikuatkan zikir sehingga apabila didapati telah dipelajari daripadanya, maka selepas itu hendaklah dia perlahankan. Kalau kita zikir kuat di Malaysia, dia akan kata itu bid'ah hasanah. Imam Syafi'i yang mengeluarkan perkataan bid'ah mahmudah, tak masukkan ini dalam bid'ah mahmudah. Bahkan dia sokong supaya senyapkan. Tengok apa kata dia gini. Saya baca terus terjemahan muka surat 27. Aku berpendapat baginda menguatkan zikir hanya untuk seketika, untuk orang ramai mempelajarinya daripada baginda. Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis bersama ini, yakni dalam bab ni atau selainnya, tidak menyebut selepas salam terdapat tahlil dan takbir. Kadangkala riwayat menyebut baginda berzikir selepas solat seperti yang aku nyatakan. Kadangkala disebut baginda pergi tanpa zikir. Ummu Salamah pula menyebut duduknya baginda selepas solat, tetapi tidak menyebut baginda berzikir secara kuat. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir secara tidak kuat. Jika seorang berkata seperti apa Nabi ni, sat buat kuat, sat buat tak kuat, sat buat, sat tak buat, seperti apa? Kata dia, aku katakan seperti baginda pernah solat di atas mimbar, yang mana baginda berdiri dan rokok di atasnya, kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud di atas tanah. Pernah seketika Nabi solat atas mimbar supaya orang belakang nampak, macam mana cara semayang, tak ingat belakang tak nampak. Kebanyakan umur baginda tidak solat di atasnya, di atas mimbar. Akan tetapi aku berpendapat baginda mahu sesiapa yang jauh, yang tidak melihat baginda, dapat mengetahui bagaimana berdiri dalam solat, rokok dan bangun dari rokok. Baginda ingin mengajar mereka keluasan dalam itu semua. Aku suka sekiranya imam berzikir nama Allah di tempat duduknya sedikit dengan kadar yang seketika selepas kaum wanita pergi. Ini seperti apa yang Ummu Salamah katakan. Kemudian imam boleh bangun. Jika dia bangun sebelum itu atau duduk lebih lama dari itu, tidak mengapa. Makmum pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam, sebelum imam bangun. Jika dia lewatkan sehingga imam pergi atau bersama imam, itu lebih aku suka untuknya. Tuan-tuan tengok, tak sama dengan hak kita buat. Imam Syafi'i tak sama. Patut-patut Imam Syafi'i kata, apa salahnya zikir ramai-ramai kuat-kuat, itulah bid'ah hasanah. Dia tak kata. Dia tak kata. Dan tuan-tuan, seorang lagi imam, Al-Izz Abdul Salam. Tuan-tuan tengok muka surat 30. Al-Izz Abdul Salam lagi canggih, bahagikan bid'ah pada 5. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah yang diharuskan. Kalau kita pergi depa ni tak tahu. Ulama-ulama ni bahagi bid'ah 5 benda. Depa boleh satu kat depa. Kita kata dah, alhamdulillah kita baca dah depa bagi tu. Pasal apa yang dia bagi banyak sangat?
Dia bagi banyak sangat pasal. Tuan-tuan tengok muka surat 31. Dia sendiri sebut bid'ah tu apa dia? Al-Izz Abdul Salam kata bid'ah tu ialah perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasul. Kalau dia buat takrif dia macam tu, memanglah banyak. Jadi dia kena bahagi banyak. Kalau dia buat takrif dia macam Imam Syatibi tadi, tak boleh banyak lah. Benda yang menyerupai syariah, yang disandar kepada agama, yang ni dia kata apa hak tak berlaku pada zaman Nabi, bid'ah. Itu takrif dia. Kalau dia buat takrif macam tu, memang dia nak kena bahagi banyak. Pasal ada benda hak Nabi tak buat memang banyak lah. Kereta pun Nabi tak buat. Jadi sebab tu dia bahagi 5. Maka dengan itu kita tengok apa kata dia. Cuba kita tengok muka surat 32. Bagi bid'ah wajib itu beberapa contoh. Salah satu daripadanya ialah menyibukkan diri dengan ilmu nahwu yang dengannya dipahami kitab Allah dan kalam Rasulullah. Ini kata Al-Izz Abdul Salam, antara bid'ah wajib ialah ilmu nahwu. Tuan-tuan, tadi kita dah baca dah kalam Imam Syatibi. Syatibi kata ilmu nahwu tak termasuklah bid'ah, kerana ia tak termasuk dalam takrif ni. Jadi kita tahu Imam Al-Izz Abdul Salam yang bahagi 5 tu, dia masuk buat sekolah, dia kata tu bid'ah hasanah, bid'ah wajib. Kita kata buat sekolah ni tak bid'ah lah, benda tu disunatkan daripada awal lagi lah. Tapi oleh kerana takrif Imam Al-Izz Abdul Salam tu, apa yang Nabi tak buat kita namakan bid'ah, kita pecah pada 5, kata dia. Sebab tu yang pecah 5. Bukan bererti Al-Izz Abdul Salam pi kata hak kita duk buat lah ni tu bid'ah hasanah. Dia tak kata. Dia merujuk pada benda lain. Buktinya tak ada dalam kitab dia sebut kenduri arwah bid'ah hasanah. Dia tak kata. Tak ada. Sebab itu Al-Imam Syatibi tolak pendapat dia yang ni. Tuan-tuan baca sendiri pada muka surat 33 tu, Imam Syafi'i kata cara dia bahagi tu cara yang tak betul. Kerana benda yang tak bid'ah pun dia bahagi kepada 5 juga. Hak tu tak payah bid'ah, tak payah bagi. Dia kata bid'ah wajib. Kalau bid'ah wajib, kata Imam Syatibi, bukan bid'ah wajib. Wajib lah, tak payah bid'ah. Kalau dah ada dalil, apa bid'ah wajib lah? Buat sekolah, apa pula bid'ah wajib? Bukan bid'ah wajib, wajib lah. Pasal apa nak namakan bid'ah? Dia kata benda tak ada zaman Nabi. Hak tu orang tak bagi bid'ah, dia bukan ibadat khas. Tapi oleh kerana Al-Izz Abdul Salam nak buat 5 juga, dia buat 5, dia bahagi benda-benda yang tak termasuk. Tapi tak apalah, rahimahullah. Tengok Imam Nawawi. Okay, Imam Nawawi ni orang Malaysia kenal dah. Imam Nawawi tiru Al-Izz Abdul Salam. Dia bahagi pada 5. Dalam kitab dia Tahdzibul Asma' wal Lughat, dia bahagi pada 5 juga. Kemudian kita nak tengok, adakah Imam Nawawi ni dia maksudkan bid'ah hak kita duk buatlah bid'ah hasanah, ataupun dia bahagi pada 5 tu kerana macam mana Al-Izz Abdul Salam tadi, satu kesilapan, kerana benda yang ni tak patut bahagi pada 5 tapi dia bahagi pada 5, tapi dia tak maksudkan yang bid'ah ni bid'ah hasanah. Cuma dia kata sekolah bid'ah hasanah, kita ceramah bid'ah hasanah, kita kata yang tu tak bid'ah langsung, dia kata bid'ah hasanah, yang tu tak kena mengenang ibadah. Okey, tak apa tuan-tuan. Kita tengok Imam Nawawi ni, mereka selalu sandak kat Imam Nawawi. Dia kata mereka tak baca. Imam Nawawi kata ada bid'ah hasanah. Kita kata ya, kita baca. Tapi kita nak tanya, di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menganggap bid'ah mungkar yang dikeji. Orang pada zaman dia, pada malam yang ke-7 baca surah Al-An'am bagi habis semasa sembahyang tarawih. Dia kata bid'ah. Kalau kita ikut-ikut, pasal apa nak bid'ah? Baca surah dalam sembahyang memang disuruh, betul tak? Baca kitab An-Nawawi Al-Azkar. Tapi Imam Nawawi kata kerana dia telah menentukan mesti surah Al-An'am. Padahal kalau kita lah, kita akan kata Allah bid'ah pun bid'ah hasanah, baca surah tu baik, tak apalah dia baca malam ke-7. Nawawi kata ini bid'ah munkarah yang dikeji. Menunjukkan perkataan bid'ah hasanah Nawawi bukan bid'ah hasanah yang diguna pakai dalam masyarakat kita. Lain. Cuba tengok tuan-tuan muka surat 35. Tuan baca dengan sama saya. Ketahui sesungguhnya yang betul lagi terpilih yang menjadi amalan salafus salih ialah diam ketika mengiringi jenazah. Jangan diangkat suara dengan bacaan zikir dan selainnya. Hikmahnya iaitu lebih menenangkan hati dan menghimpunkan fikiran mengenai apa yang berkaitan dengan jenazah. Itulah yang dituntut dalam keadaan tersebut. Inilah cara yang betul
Jangan kamu terpengaruh dengan banyaknya orang yang menyanggahinya. Sesungguhnya Abu Ali Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, berpeganglah dengan jalan petunjuk, jangan engkau tewas disebabkan sedikit yang melaluinya. Jauhilah jalan yang sesat, jangan engkau terpengaruh dengan banyaknya golongan yang rosak. Adapun apa yang dilakukan oleh orang jahil di Damsyik, yaitu melanjutkan bacaan Al-Quran dan bacaan yang lain ke atas jenazah dan bercakap perkara yang tiada kaitan, ini adalah haram dengan ijma' ulama. Sesungguhnya aku telah jelaskan dalam bab adabul qiraah tentang keburukannya, besar keharamannya dan kepasikan bagi sesiapa yang mampu mengingkarinya tetapi tidak mengingkarinya. Nawawi tak kata bacaan itu ialah bid'ah hasanah. Hampa pinjam istilah dia, hampa pergi pelekat kat benda lain. Dia kata tak. Iring jenazah dengan bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tak. Nawawi tak kata. Hampa ambil cop benda lain, hak dia guna, hampa pergi pelekat kat benda lain. Dia sendiri tak kata. Memang dia ada guna perkataan bid'ah hasanah, tapi bukan yang tu dia maksudkan. Dia maksudkan yang tak ada kaitan dengan agama. Dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut, sesungguhnya yang menjadi sunnah bagi salam dalam solat ialah berkata Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Tidak disunatkan menambah wabarakatuh. Ini perkata Nawawi. Sekalipun ia disebut dalam hadis dhaif dan diisyaratkan oleh sebagian ulama, namun ia adalah satu bid'ah kerana tidak ada hadis yang sahih. Bahkan yang sahih dalam hadis ini dan selainnya ialah meninggalkan tambahan tersebut. Kita akan kata tambah wabarakatuh, apa salahnya? Tambah benda yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Nawawi kata jangan tambah wabarakatuh. Kita kata apa salahnya wabarakatuh? Maksudnya dengan rahmat Allah dan keberkatannya. Wabarakatuh dengan keberkatannya. Tambah baik bid'ah hasanah. Nawawi kata bid'ah dhalalah. Artinya cap lain ni, hampa pergi pelekat benda lain. Tengok lagi apa kata dia. Hadis Abu Hurairah. لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين ليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW bersabda, jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat dengan solat yang berbeza dengan malam-malam yang lain. Jangan kamu mengkhususkan hari Jumaat dengan puasa yang berbeza dengan hari-hari yang lain, kecuali dalam puasa yang seorang kamu berpuasa. Yang ni kalau kita puasa sebelum tu tak apalah, jangan khas hari Jumaat. Nawawi syarah hadis ni. Imam Nawawi syarah hadis ni apa kata dia? Pada hari hadis ini larangan yang nyata bagi mengkhususkan malam Jumaat dengan sesuatu solat yang tiada pada malam-malam yang lain. Kalau kita baca kitab Jawi Melayu, minta maaf tuan-tuan, yang kita hormat ulama-ulama dia, tapi banyak kitab Melayu kata solat malam Khamis, solat malam Jumaat, solat malam Rabu, solat semua ada solat khas. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif menyatakan semua hadis yang menyebut solat-solat khas bagi setiap malam tertentu, bagi dalam seminggu, adalah hadis yang palsu sama sekali, yang direka oleh orang-orang yang mereka. Sedangkan hadis ni Nabi larang malam Jumaat buat sembahyang khas. Ni hadis Sahih Muslim ni. Kadang orang kata, yalah hadis ada, tapi ulama kita kata, dia duk kira ulama dia besar pada Nabi tu. Tok guru kita pun nak murid dia ramai. Besok hampir berhimpun dengan dia, jangan berhimpun dengan Nabi SAW. Ada orang, auzubillah tuan-tuan, dalam perkara yang seperti ini duka cita. Cukuplah kita bila qala Allah, qala Rasulullah. Betul para ulama kata, Al-Quran dan Sunnah tidak memerlukan sokongan para ulama. Cakap ulama memerlukan sokongan Quran dan Sunnah. Quran Sunnah tak perlu sokongan ulama. Allah dan Rasul, ulama tak sokong pun apa. Tetapi ulama kalau bercakap perlukan sokongan Allah dan Rasul, kena ada dalil Quran dan Sunnah. Nanti saya akan nak sebut apa beza dah, nanti saya sebut tu tuan-tuan. Apa kata Nawawi?
Pada hari hadis ini larangan yang nyata bagi mengkhususkan malam Jumaat dengan suatu solat yang tiada pada malam-malam yang lain dan puasa pada siangnya seperti yang dinyatakan. Sepakat para ulama akan kemakruhannya. Para ulama berhujah dengan hadis ini mengenai kesalahan solat bid'ah yang dinamakan solat raghaib. Nawawi kata, semoga Allah memusnahkan pemalsu dan pereka solat ini. Ini kerana sesungguhnya ia adalah bid'ah yang mungkar daripada jenis bid'ah yang sesat lagi jahil. Sembahyang dia kata mungkar dan sesat. Nawawi kata. Pasal apa? Pasal Nabi tak sebut. Padanya kemungkaran yang nyata. Sesungguhnya sejumlah para ulama telah mengarang carangan yang berharga begitu banyak dalam memburuk dan menghukum sesat orang yang menunaikan solat tersebut dan perekanya. Para ulama telah menyebut dalil-dalil keburukannya, kebatilannya dan kesesatan para pembuatnya. Tuan-tuan, solat raghaib ni ialah sembahyang Jumaat pertama bulan Rejab. Kitab yang menyokong amalan ini duka cita ialah kitab Ihya Ulumuddin. Dengan kita hormat Al-Imam Al-Ghazali, kita sayang kat dia, dia imam. Tapi kita kata dalam bab ni hadis ni palsu. Dia tak mungkin dia tak sangka kata palsu. Ulama-ulama hadis seperti Imam Nawawi bagi tahu ni palsu. Ikut cakap Imam Nawawi ni, dia sindir Al-Ghazali ni kerah lah. Cara dia kata Tuhan musnahkan Tuhan. Kira kita tak kata macam tu lah. Kita kata mungkin Al-Ghazali tak tahulah. Mungkin dia tak tahu. Tuhan rahmat dia dalam Ihya pun ada bab yang baik. Tapi dengan tak boleh dinafikan, dalam Ihya banyak benda yang hadis-hadis yang palsu. Tak boleh dinafikan. Saya ada tulis buku saya menangkis pencemaran terhadap agama dan tokoh-tokohnya. Tuan-tuan baca buku tu ada bab tentang Ihya. Kemudian kalau tuan-tuan baca majalah I bulan 10, saya ada tulis satu tajuk, katakan tidak pada Wahabi. Tuan-tuan baca, katakan tidak pada Wahabi. Saya ada tulis mengenai sikit menyentuh masalah itu, dan insya-Allah ada tulis saya akan disiarkan oleh utusan mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Kita hormat jasa ada, buku ada benefit ada faedah. Cuma hadis palsu kena habaq kata palsu. Yang salah kena kata salah. Kalau tidak nanti susah kita. Nanti saya akan sebut benda ni. Perhatikan bahawa Al-Imam Nawawi tidak menamakan solat yang tidak wujud dalam hadis sebagai bid'ah hasanah. Imam Nawawi tak kata sembahyang tu bid'ah hasanah. Padahal sembahyang ni dia buat setengah tempat di dalam negara kita. Dia kata amboi depa ni orang nak sembahyang pun dia kacau. Benda ni sembahyang benda baik, bid'ah betul lah, bid'ah ada dua. Ulama kata bid'ah hasanah, dia kata. Sedangkan ulama yang kata bid'ah hasanah telah menghukum dengan begitu keras benda ni. Tu saya kata masalahnya telah gunakan cap salah barang. Salah barang. Hadirin mukminin sekalian, tengok apa pula kata Imam Nawawi sebut antaranya lagi, kata dia bid'ah yang buruk lagi mungkar. Jangan terpengaruh orang ramai yang melakukan di banyak negeri. Jangan terpengaruh dengan apa yang disebut dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin, kata dia. Okey, kita tengok pula Kunuri Arwah. Nawawi kata apa? Mungkin dia kata bid'ah hasanah kot, pasal dia yang nak keluar bid'ah hasanah ni. Tengok muka surat 40. Dia sokong ulama-ulama Syafi'i. Kata dia, adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan orang ramai kepadanya adalah tidak diriwayatkan daripada Nabi sedikit pun. Ia adalah bid'ah yang tidak disukai. Tu tokeh hak sebut perkataan bid'ah hasanah. Dia sebut macam lain. Kita pergi pinjam istilah dia, pergi pelekat kat benda lain. Tengok Al-Imam Suyuti, tuan-tuan boleh baca benda yang sama. Dia pun kata ada bid'ah hasanah, tetapi Imam Suyuti yang kata bid'ah hasanah ni tiba-tiba dia menentang benda-benda yang mana kita dapati rupanya dia tidak membid'ahkan dia tidak kata bid'ah hasanah benda-benda yang memang nyata bid'ah. Cuba kita tengok salat raghaib tadi. Imam Suyuti kata muka surat 42. Imam Suyuti ni pun kata bid'ah hasanah ada juga. Tapi dalam salat raghaib kata, ketahui olehmu semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya membesarkan hari tersebut, yakni hari pada malam Jumaat pertama bulan Rejab, hanyalah perkara baru yang dibuat dalam Islam selepas 400 tahun. Diriwayatkan mengenainya hadis yang palsu dengan sepakat ulama yang mengandungi kelebihan berpuasa dan pada siangnya dan bersolat pada malamnya. Mereka menamakan solat raghaib. Ketahui je sesungguhnya solat ini bid'ah, menyanggahi kaedah-kaedah Islam dalam beberapa petunjuk. Nawawi tak namakan solat ni bid'ah hasanah.
Dia tak namakan bid'ah solat ni bid'ah hasanah. Muka surat 44. Muka surat 43, nisfu Sya'ban. Kata As-Suyuti, ni As-Suyuti tadi buat As-Suyuti kata, apa yang memuliakan bulan Sya'ban ialah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada kebanyakan harinya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat yang diriwayatkan menunjukkan ia malam yang ada kelebihan, tiada padanya solat yang khusus. Tiada padanya solat yang khusus. Tengok Imam Suyuti kata apa? Daripada bid'ah yang sayyi'ah ialah was-was dalam niat solat. Ia bukan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka tidak pernah melafazkan sedikit pun niat, melainkan hanya terus takbir. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia tak kata bid'ah hasanah. Ni Al-Imam Suyuti. Saya sebut tokoh-tokoh ni sebab mereka ini semua adalah tokoh di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengeluarkan perkataan bid'ah hasanah. Tuan-tuan, bab yang semuanya pengurusi dah tak benarkan saya bocak lagi, tapi bab yang berikutnya ialah saya menjawab berhubung dengan salah faham terhadap ucapan Sayyidina Umar tentang hak sembahyang tarawih. Yang dia kata itu Sayyidina Umar kata ada bid'ah hasanah. Sebenarnya mereka, saya simpulkan untuk tuan-tuan boleh balik baca sendiri, mereka salah faham. Sembahyang tarawih secara berjamaah dia dilakukan oleh Nabi pada zaman Nabi, bukan mula pada zaman Umar, bukan. Buktinya ialah hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis pada dalam Sahih Bukhari di mana Nabi SAW solat, sehingga pada malam keempat masjid menjadi tak muat, baginda tak keluar sampai waktu subuh. Malam pertama Nabi solat, orang ikut sikit. Malam kedua orang ikut sikit lagi ramai. Malam ketiga lagi ramai. Malam keempat penuh masjid, Nabi tak keluar. Bila Nabi tak keluar, besoknya baru Nabi keluar. Kemudian Nabi mengucap muka surat 51, ni hadis Bukhari, sesungguhnya bukan aku tidak tahu penantian kalian di masjid malam tadi, tetapi aku bimbang difardukan solat tarawih ke atas kalian, lalu kalian tidak mampu. Maksudnya bukan Allah Ta'ala bagi benda yang kita tak mampu. Nabi kesian takut bila bagi sembahyang tarawih orang mampu, tapi nak pergi adalah kaki malas yang tak buat, bila tak buat berdosa. Nabi kesian, maka Nabi tak buat. Solat tarawih berjamaah Nabi buat 3 malam. Malam keempat baginda tak buat kerana baginda kesian, takut nanti Allah Ta'ala fardukan. Baginda nak minta Tuhan jangan fardukan benda ni. Bukan Tuhan fardukan benda yang kita tak mampu, tapi bila fardukan kita tak buat, kita jadi berdosa. Nabi kesian kat kita, bukan dia salahkan Tuhan. Bila Nabi wafat, benda yang Nabi takut tu tak ada dah. Apa dia? Wahyu yang turunkan wajib tak ada dah. Sayyidina Umar jadi khalifah, dihimpunkan balik orang untuk sembahyang berjemaah. Benda yang Nabi sebut tak timbul dah kerana Umar tak dapat wahyu. Umar tak dapat wahyu, jadi boleh terus. Jadi kalau orang tanya kita siapa yang mula sembahyang tarawih berjemaah, Nabi. Habis itu Sayyidina Umar kata sebaik-baik bid'ah merujuk kepada benda tu dah berhenti saat. Lepas tu mula balik dari sudut bahasa, bukan dari sudut syarak. Hak tadi kita sebut bahasa tadi, bukan di sudut syarak. Tuan-tuan boleh baca balik semua yang saya tulis. Jangan kita silap dengan huraian orang. Ulama-ulama, Imam Syatibi telah jawab benda ni. Demikian juga hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang buat dalam Islam sunnah yang baik, tu dia kata bid'ah hasanah dah kata. No. Hadis ni Nabi sebut kepada orang yang mana Nabi kempen suruh bersedekah, semua diam. Ada orang mula, lepas tu orang lain pakai ikut. Yang tu dia panggil sababul urud. Cara kebetulan alhamdulillah saya punya major dalam hadis ni sababul urud. Ada buku saya yang dikeluarkan oleh UIA, tajuk dia Sabab Urudil Hadis, Dawabit wa Ma'ayir dalam bahasa Arab, menguraikan tentang ilmu sebab urut ni. Sebab hadis tu ialah kerana Nabi tengok satu kaum mudar miskin, Nabi bagi khutbah galakkan orang bersedekah. Semua orang diam, macam kita bila tanya dalam majlis, tanya soalan diam. Ada seorang mula tanya, hak lain pakat tanya. Ada seorang mula sedekah, yang lain mula pakat sedekah. Nabi kata man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik. Jadi sunnah yang baik itu bukan merujuk pada benda tak ada dibuat. Benda hak Nabi habaq dah,
Cuma orang tak mula, kita mulakan. Orang mati patutnya kita yang tak mati keluarga ni pergi hantar kepada dia makanan. Tapi kampung kita tak buat. Tok lebih lagi duk pergi tebang hak mana duk ada. Perhabis lagi hak di rumah si mati. Sedangkan benda tu dilarang oleh hadis Nabi. Yang Nabi suruh isna'u li ahli Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buat untuk kaum keluarga Ja'far makanan, telah datang kepada mereka apa yang menyusahkan mereka. Kita patut kaum keluarga Ja'far meninggal, Nabi kata sahabat-sahabat hampa pergi hantar makanan lah rumah dia. Keluarga dia susah. Kita tak. Kita tak. Kita pergi tebas lagi mana sakit baki hak ada, kita makan. Pergi ambil harta benda anak yatim. Sedangkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata, kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam meratapi kematian, meratapi mayat, dilarang. Kita, kampung kita orang tak buat. Kita yang mula buat. Ada orang mati kita pergi hantar makan. Hang buat apa? Yang tu sunnah Nabi kita lah. Lepas tu pakat dok buat. Kita ada kata sunnah hasanah. Pasal hang memulakan benda yang baik. Pasal benda yang baik hang mula tu bukan tak ada. Nabi dah ajak dah, cuma orang tak buat. Bila kita buat, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik, yang itulah yang Nabi janjikan untuk dia. Dia dapat pahala. Nabi katakan, fa umila biha ba'dahu kutiba lahu misla ajri man amila biha. Kemudian dia amalkan selepas pada itu, dia ditulis pahala macam mana orang yang mengamalkannya. Itu maksud dia. Bukan yang ni bidah hasanah. Saya nak baca satu hadis yang menarik untuk tuan-tuan, muka surat 72. Kata dia, daripada Amr bin Salamah, katanya satu ketika kami duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan tahu sahabat Nabi. Ni zaman ni Nabi tak ada dah, Nabi wafat dah. Sebelum solat subuh, apabila dia keluar, kami akan berjalan bersamanya ke masjid. Tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa al-Ash'ari, lalu bertanya, apakah Abu Abdul Rahman telah keluar kepada kamu? Abu Musa ni pun sahabat juga, tapi dari segi ilmu boleh kepada Abdullah bin Mas'ud, alim Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat ni, para tabi'in, anak murid sahabat ni, pagi-pagi subuh tunggu mereka keluar pergi sembahyang subuh sekali. Kami jawab tidak. Maka dia duduk bersama kami sehingga Abdullah bin Mas'ud keluar. Apabila dia keluar, kami semua bangun kepadanya. Lalu Abu Musa Asy'ari berkata, wahai Abu Abdul Rahman, aku telah melihat di masjid satu perkara yang aku tidak setuju, tetapi aku lihat alhamdulillah, aku tidak lihat alhamdulillah melainkan ianya baik. Dia bertanya, apakah ia? Jawab Abu Musa, jika umur kamu panjang engkau akan melihatnya. Aku melihat satu puak, mereka duduk dalam lingkungan halaqah menunggu solat. Bagi mereka lingkungan itu ada seorang lelaki ketua kumpulan, sementara di tangan mereka ada anak-anak batu. Apabila lelaki itu berkata takbir 100 kali, mereka pun takbir 100 kali. Apabila dia berkata tahlil 100 kali, mereka pun tahlil 100 kali. Apabila dia berkata tasbih 100 kali, mereka pun tasbih 100 kali. Tanya Abdullah bin Mas'ud, apa yang telah kau katakan kepada mereka? Jawabnya, aku tak kata apa pada mereka. Aku tidak kata kepada mereka apa-apa kerana menanti pandanganmu dan perintahmu. Abdullah bin Mas'ud kata, mengapa engkau tidak menyuruh mereka mengira dosa mereka, dan engkau jaminlah bahawa pahala mereka tidak akan hilang sedikit pun. Lalu dia berjalan, kami pun berjalan bersamanya, sehingga dia tiba pada salah satu daripada lingkungan berkenaan. Dia berdiri lantas berkata, apa yang aku lihat kamu semua lakukan? Jawab mereka, wahai Abu Abdul Rahman, batu yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Jawabnya, hitunglah dosa-dosa kamu, aku jamin pahala-pahala kamu tidak akan hilang sedikit pun. Celaka kamu wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kemusnahan kamu. Para sahabat Nabi masih lagi ramai, baju baginda belum lagi buruk, bekas makanan dan minuman baginda belum lagi pecah. Demi yang, maksudnya Nabi baru saja wafat, demi yang jiwaku berada di tangannya, apakah kamu berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk daripada agama Muhammad, atau sebenarnya kamu semua pembuka pintu kesesatan? Zikir pun dia kata sesat. Ni sahabat, apa salahnya orang zikir dalam masjid? Dia marah. Pasal apa dia marah tuan-tuan? Pasal dia tak pernah tengok Nabi buat macam tu. Mereka jawab, demi Allah wahai Abu Abdul Rahman, kami hanya bertujuan baik. Hak ni jawapan antarabangsa. Sepanjang zaman semua orang jawab macam ni.
tujuan kita baik, bukan kita nak buat jahat yang depa duk kalut tu. Yang ni lah yang puak-puak tu jawab kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, betapa ramai orang yang bertujuan baik tetapi tidak menepatinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami suatu kaum yang membaca Quran namun tidak lebih dari kerongkong mereka. Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka dari kalangan kamu. Kata Amr bin Salamah, kami melihat kebanyakan puak tersebut bersama Khawarij memerangi kami pada hari Nahrawan. Tuan-tuan, semasa saya dengan Dr. Abdul Aziz Hanafi, dia kata Nabi larang ni pasal mereka ni nak jadi Khawarij. Tak, kalau Abdullah bin Mas'ud larang benda hak ke depan, kalau amalan baik kenapa dia nak larang? Ya, dia larang kerana benda ni adalah tidak dia lihat pada zaman Nabi. Dia sahabat. Tuan-tuan tengok Anas bin Malik muka surat 76. Malik bin Anas, Imam Malik, muka surat 76. Imam Malik, satu orang kata, wahai Abu Abdullah, ni gelaran Imam Malik, daripada mana aku patut berihram? Jawab Imam Malik, daripada Zulhulaifah, di tempat mana Rasulullah berihram. Kata lelaki itu, aku ingin berihram daripada masjid Nabi. Ni dia mandai-mandai. Dia duk fikir, Allah, Zulhulaifah tu tak pernah pergi kan, ada apa kan? Masjid Nabi fadilat lebih besar. Dia fikir cara otak dah. Aku nak ihram daripada masjid Nabi. Laki itu kata, jawab Imam Malik, jangan. Kata laki itu, aku hanya berihram aku ingin berihram di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Imam Malik, jangan, aku bimbang menimpa ke atasmu fitnah. Jawab laki itu, apa fitnah? Ia hanya tambah jarak, hanya jarak yang aku tambah. Apa salahnya aku mula ihram kat tu, aku lalulah kat tu lagi kan? Kata Imam Malik, apa lagi fitnah yang lebih besar daripada engkau melihat bahawa engkau mendahului suatu kelebihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menguranginya. Sesungguhnya aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Oleh kerana itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintah Rasul beringat serta berjaga-jaga, jangan ditimpa pada mereka fitnah atau ditimpa pada mereka azab yang perit. Imam Malik kata, apa lagi fitnah yang lebih besar bila engkau menganggap engkau buat satu benda lebih daripada Nabi. Itulah fitnah. Padahal lelaki ni bukan apa, nak mula pakai ihram tu nak start daripada kubur Nabi, masjid Nabi. Imam Malik tak bagi. Hadirin mukminin sekalian, tengok Syekh Qaradawi last ni. Qaradawi kata apa? Ni orang tanya dia tentang nisfu Sya'ban. Apa kata Qaradawi? Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan para sahabat bahawa mereka itu berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat di sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang Islam berkumpul pada malam tersebut selepas solat maghrib. Mereka membaca surah Yasin dan 2 rakaat dengan niat panjang umur, 2 rakaat lain dengan niat tidak bergantung pada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf. Ia adalah doa yang panjang dan menyanggahi nusus, yakni Al-Quran dan Sunnah, juga bercanggahan dan bertentangan maknanya. Perhimpunan malam nisfu Sya'ban yang kita lihat dan dengar berlaku di negeri orang Islam ini adalah bid'ah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu ialah mengikuti salaf, segala keburukan itu ialah bid'ah golongan selepas mereka, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Ni Qaradawi kata. Kita edah dah benda ni kat Malaysia ni, cuma berhenti. Ada masjid yang berhenti, masjid kata, oh, Qaradawi bukan tahu, ustaz kita lagi tahu. Last tuan-tuan, akan ada orang kata satu benda, semua amalan yang kita buat ni, kalau kita cari dalam kitab-kitab, ada bidah-bidah ni, ada kitab yang sebut. Saya kata, yang ni kita kena balik kepada diri kita. Tuan-tuan, rojokkan kita yang tertinggi pada Quran dengan Sunnah. Nak ikut cakap ulama dengan kita hormat ulama, macam-macam cakap ada. Saya selalu tunjuk benda ni. Ni tuan kitab ni terkenal, Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Siapa bahagian maqasid syariah terkenal? Mufti Tunis.
Ibn Ashur ni bukan calang-calang orang tuan-tuan. Ibn Ashur ni ada tafsir Ibn Ashur. Ni buku dia Maqasidus Syariatil Islamiyah. Dalam Maqasidus Syariatil Islamiyah ni dia kata, ya ayuhan nabi wal Quran, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna wa la yu'dzaina. Dia tafsir ayat ni. Wahai nabi, katakanlah pada isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu, pada wanita-wanita mukminin, hendaklah mereka melabuhkan pakaian mereka, yang demikian itu memudahkan mereka dikenali dan jangan mereka disakiti. Apa kata Ibn Ashur? Kata dia, فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب فالأقوام الذي لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم من هذا التشريع النصيب. Maksudnya ayat ini hanya untuk khas meraihkan bangsa Arab. Mana-mana bangsa yang mana asal mereka tak pakai tudung labuh ni, tak payah. Dia ulama besar, tapi lah masalah ni dia silap. Kalau saya minta maaf ni, kalau kita nak kira khilaf, ada ulama kata hak astara duk sebut tu memang ada ulama kata perempuan tak payah pakai tudung, dia kata. Apa Quraisy Shihab, tokoh tafsir Indonesia pun kata. Tuan-tuan, kalau dah ada cakap ulama tapi ada nas Quran dengan sunnah bertentangan, takkan terus kita nak pegang ke cakap ulama. Kita kena pegang Quran dengan sunnah. Kalau dok main khilaf, Allah benda ni khilaf, ada ulama kata boleh, nak cari ulama kata boleh, memang ada. Minta maaf cakap kasar, mendatangi isteri pada duburnya, bahasa minta maaf tuan-tuan, haram dengan nas hadis. Tetapi di dalam qaul qadim mazhab Syafi'i boleh disandar kepada mazhab Syafi'i. Setengah orang kata Syafi'i tak kata, mungkin salah faham. Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran menyebut sejumlah para ulama membolehkannya, padahal nas hadis larang, tak boleh. Kita kata para ulama yang kata boleh tu, mungkin masa dia kata tu dia tak tengok lagi hadis ni. Kalau tidak nak kata apa lagi? Sebab tu cakap manusia ni boleh diterima dan ditolak, melainkan cakap Nabi SAW. Ini yang tu yang saya nak cerita, bukan saya nak suruh amal benda tu. Saya kata benda ni kalau kita pergi tanya, sehari tu saya dialog dengan Dr. Aziz Hanafi, dia sebut ni ada kitab kata boleh, kitab apa Qadariyah, kitab tarikat Syaziliyah. Memanglah kitab-kitab tarikat ni berzikir menari hati Turki pun boleh. Nak cari ulama Arab yang kata boleh, memang ada bab yang kata boleh, kita boleh buat keluar. Dalam mazhab Imam Malik, daging anjing tidak disenaraikan antara daging yang haram. Mazhab Malik. Tuan-tuan baca Al-Kashaf Az-Zamakhsyari, dia buat main masalah ni. Sebab tu Al-Imam Syafi'i tolak pendapat ni. Baca dalam Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kalau kita kata Allah, mai satu orang buat sate anjing, kita kata tak boleh ni, sate anjing ni haram ni. Dia kata benda khilaf, apa nak balah. Kalau dia buat main macam tu tuan-tuan, letih kita. Sebab tu ada khilaf yang boleh kita terima, ada khilaf yang kita tak boleh terima. Nak derah pelan baca bismillah tu, derah pelan tu khilaf yang boleh kita terima lah. Mana-mana mazhab pun kita kira ada dalil dia. Tapi bab-bab bid'ah ni, khilaf ni kita tak terima. Khilaf ni kita tak terima. Nak kira banyak lagi bab yang akan kita keluarkan. Bahawa Al-Buti, saya bukan suka Al-Buti ni, tapi Al-Buti kata semua. Saya masa dalam majlis dengan Dr. Aziz Hanafi, dia menyebut bahawasanya kita tak boleh berbalah kerana khilafiah ni kita lagi berpecah. Al-Buti kata semua negara-negara orang Islam yang ada ni ialah negara Islam yang sah. Betul Al-Buti. Sesiapa yang menentangnya, macam fis menentang, mesti dipotong tangan dan kaki secara berselang, kata Buti. Ni Sa'id Ramadan Al-Buti. Tuan-tuan baca buku dia tu, buku dia Al-Jihad fil Islam, kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu.
Kalau di atas benda tu khilaf, patutnya hak mana duk berkelahi masalah ni, dia kena pecah. Ni khilaf. Pasal apa kita nak berkelahi masalah negara Islam ni? Ni khilaf. Pasal bab ni tak mau pakai khilaf pula. Saya bukan kata sokong kata, saya tak sokong mana-mana pun tak. Yang Muhammad mana-mana pun saya tak. Tapi saya kata, kalau betul-betul benda ni atas nama khilaf saja tak boleh bincang, jangan bincang negara Islam pasal yang ni pun khilaf. Sebab itu bab nak bincang tak bincang ni, awal-awal rojokkan dia Quran dan Sunnah, bukan cakap orang. Bukan saya nak larang daripada bincang. Saya kata kalau nak pakai bab khilaf tu, nak bincang tu terpulang lah. Kenapa bila bab negara Islam kita tak teringat pula khilaf, apabila bab lain kita teringat bahawasanya benda ni khilaf? Mereka kata benda ni tak boleh ditimbulkan untuk orang awam. Benda ni boleh tapi jangan duk cakap kat orang awam. Okey, saya nak baca Syekh Dr. Fatani, kitab dia baca untuk orang awam. Apa kata Syekh Dr. Fatani dalam kitabnya Bughiyatul Talab? Kata dia, dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan, menserukan segala manusia atas memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam dia atau kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan kebanyakan manusia. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala yang diseru itu memperkenankan seruannya. Jangan baca kitab ni untuk orang awam. Pasal apa bab ni hampa langkau? Ni dia sebut, Syekh Dr. Fatani sebut ni kitab dia. Arsyad Banjari, ni kitab dia baca di pondok, iaitu Sabilul Muhtadin. Semua orang tua tahu kitab Sabilul Muhtadin. Katalan Sabilul Muhtadin, dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan dan diserukan kepada manusia atas memakan dia, dahulu menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang telah diadatkan. Makruh lagi bid'ah bagi segala yang diseru memperkenankan serunya. Dia kata, tapi malangnya semua bab ni orang langkau, orang tak baca. Saya bukanlah sebenarnya nak timbulkan benda ni, tapi ini satu tajuk dibincangkan kita bersama. Bid'ah hasanah ni kita tahu ada. Ada orang kata akhirnya dia mengaku bid'ah hasanah ada. Yes. Cumanya ulama yang sebut bid'ah hasanah dia pelekat kat benda lain. Hampa pergi ambil pelekat pada benda lain. Inilah masalahnya.